Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Murni Senin, Nur Farida Abdul Aziz, Siti Atikah Tukimin, Zainal Abdul Rahman, Sharifah Mansur, Nur Alis, Anisah Azniz, Maryam Muhammad, Anida Mamat, Adawiyah Kasim, Nur Haniza Hamid, Wani Yahya, Nur Aidah Aida, Nur Azlina Syukur, Rohani Abu Bakar, Nur Aini Abdul Rahman, Izan Erik, Syarifah Banun Bidin, Diana Ahyad. Semput baca. Anda nampak suara Ustazah dan audio video jelas ke? Sebab saya pasang satu lampu sahaja, lampu meja. Masya-Allah. Jamilah Osman, Daud Salma, Zulina Wanci, Rosna Sulaiman, Tuan Fauziah, Tuan Mat, Siti Roziah Osman. Alhamdulillah, AV jelas. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Faizah Muhammad Nur, Siti Azmahani Mamat, Rodiah Syarif, Kuzurina Ko Ahmad, Nur Aini Atan, Kak Siti Arpah Muhammad Sabita. Semoga seluruh keluarga diberi kesihatan yang baik. Suhana Adris, Hanidah Mansur, Syarifah Safiah, Ayah Gaus, Rakiyah Abdul Rahman, Cik Piah. Alah comelnya nama ni, Cik Piah. Okay. Hasmah Samad, Maria Lia. Alhamdulillah, suara Ustazah memang jelas. Tapi Ustazah nak tanya ni, pencahayaan. Alhamdulillah, syukran. Kak Mahanum Abdul Muttalib, Asmatilah Razak, Mas Turah Ali, Zarina Izam, Wan Radiah, Mas Liza Bagiran. Masya Allah Kak Mas, malam dating dengan Dinda ya. Nak cubit ni. Okay. Suara Izan Erik. Okay. Cik Yang Hasna, Alhamdulillah. Yanti Hamid, kaifahal? Okay. Faridah Syed Ibrahim, Norma Abdul Ghani, sihat ke Cik? Masya Allah. Nur Hawa, Alhamdulillah. AV clear. Suryani Hamzah. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita mulakan dulu. Masih sayu hati. Pagi-pagi dah dapat messenger. Okay, sayu kat mana? Ustazah kan cakap, la tahzan, jangan bersedih. Sad no, Ustazah nak cerita. Mesti hampa pun duk bersedih dengan Ustazah. Maka sedih ni bukan melemaukan. Sedih ni menambah-nambahkan erat ukhuwah antara kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tersenyum ni sebab baca komen Kak Yanti, wajahmu ada nur. Nak tahu tak Kak Yanti nur sebab apa? Saya tutup semua lampu bagi Ustaz rehat dulu. Sebab nak bawa kereta sepanjang jalan hari ni. Dan Ustazah seboleh-bolehnya tak nak kuat suara lah. Tapi Ustaz dah cakap dah nanti nak ngajak kejut abang. Pasal apa? Lepas tu saya tak payah kejut-kejut lah, rehat je. Lepas tu Ustazah tak nak kacau dia. Tapi suara insya-Allah dengan ceramah sekali. Tapi lampu Ustazah buka kat meja ni saja. Jadi tergelak lah kalau kata wajah ada nur. Sebab cahaya lampu ni betul-betul kat wajah Ustazah. Of course lah ada nur. Satu. Yang kedua, siapa lagi tadi? Allahumma salli ala Muhammad. Ada bila bagi salam tu, ada je komen-komen anda yang buatkan Ustazah tersenyum. Masya Allah. Okey, tapi sahabat-sahabat yang belum tahu, saya nak meraihkan. Saya tak pasti nama dia dah muncul ke belum, tapi hampir setiap hari dia ada dalam kuliah la tahzan. Sahabat kita Munirah yang Ustazah tangis. Nak cakap tangisi tu pun tak baik lah kan. Allahu Akbar. Yang tahu semalam, yang baca cerita Ustazah di Facebook, anda terasakan cerita itu? Saya tak sangka sahabat-sahabat dirahmati Allah, ada sahabat-sahabat kita yang sampai bila Ustazah jauhlah ilmu ni, nak berjumpa, nak cantum ukhuwah sampai macam tu sekali.
Jadi kemarin saya pujuk dia, saya minta kawan saya di Terengganu telefon dia, saya messenger dia, saya nak bank in duit lah untuk dia repair motor dia dan motor abang dia semua kan, untuk dia pergi klinik semua. Tapi sampai sekarang dia tak nak bagi. Dia tak nak bagi. Lepas tu Ustazah buat merajuk lah. Ustazah bagi gambar air mata banyak kan. Lepas tu pagi ni berguna air mata okay. Saya pukul berapa ni mesej dia semalam? Oh, saya tak baca. Yang petang semalam dulu saya baca. Sebab tajuk Latahzan hari ni macam sikit je insya-Allah habis. Jadi saya nak bacakan pada anda supaya kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita rasa betapa kita nak belajar satu kejujuran daripada sahabat Latahzan kita ni. Okey, tapi anda tak payah carilah, sebab orang macam ni kita hanya nak mengambil ibrah. Nak mengambil ibrah, okey. Petang semalam Ustazah kontak kawan-kawan Ustazah di Terengganu, suruh call dia. Kod masih ada di Terengganu sebab dia lepas aksiden tu dia rehat dekat rumah kawan dekat Terengganu. Dia bersih-bersihkan pakaian dia yang ada darah semua, dia takut mak dia risau kan. So mungkin dah petang tu Ustazah dah sampai kat sini. Kawan Ustazah kata, Ustazah dia dah balik, Ustazah tak boleh nak jumpa. Lepas tu Ustazah ingat nak suruh ziarah dia, lepas tu boleh bagi cash kat dia. Tapi bila dah tak jumpa dia tu, Ustazah suruhlah dia telefon minta nombor akaun. Dia tak nak bagi. So bila dia tak nak bagi, Ustazah pula lah yang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang yang messenger dia untuk minta nombor akaun pun sampai sekarang dia tak bagi. Subhanallah. Lepas tu sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kita perhatikan semalam petang dia sebut macam gini. Sekejap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustazah jangan sedih. Saya sedih sebab saya tunjuk air mata banyak-banyak kan. Ustazah jangan sedih. Saya sedih juga time sakit tadi. Tengok jam dah nak pukul 10, bergenang air mata sebab dia nak dengar kuliah saya yang dekat UMT semalam. Ya Allah sahabat-sahabat, jadi dia aksiden tu dekat dengan Padang Midin. Dah dekat lah dengan dah dekat dah sampai lah sebenarnya. Bayangkan dia duduk dekat Ajil, perjalanan 2 jam. Memang tak ada harapan dah jumpa Ustazah. Dah jatuh tu masih duk teringat tak ada harapan lah nak jumpa Ustazah yang dikasihi Allah. Bergenang juga air mata masa aksiden tadi. Semua orang baik-baik tolong. Yang pakcik luka tu orang yang baik. Saya nampak dia keluarkan biji tasbih digital dalam poket. Saya nampak mulut dia terkumat kamit baca sesuatu. Mungkin ayat-ayat Quran sambil tunggu anak pakcik tu datang. Saya slow-slow sapukan darah dekat tangan dia. Cucikan sikit guna air botol saya. Berdebar juga, saya takut pakcik tu pengsan Ustazah sebab dia nampak pucat. Sekejap terbaring, sekejap bangun. Alhamdulillah saya suka bekalkan air botol. Pakcik minta air sebab nak minum agaknya. Dia nak pengsan, takut sangat time ni. Allah je yang tahu. Ya Allah sahabat-sahabat, sadis kan Cik Zainul Abdul Rahman. Lepas tu saya tak jawab semalam. Saya buat apa yang petang semalam? Oh, saya mengajar kuliah fiqh semalam, petang semalam. Saya baru baca mesej ni pagi ni. Lepas tu 6.46 dia mesej lagi. Baru saya terbaca. Assalamualaikum Ustazah. Oh bukan, ini pagi ni 6.46 AM. AM pagi ni lah kan. Assalamualaikum Ustazah Muzayyana. Nak nangis. Allah, saya bermimpi Ustazah datang rumah saya, tapi saya tak sempat jumpa. Allah doakan saya ya Ustazah cepat baik. Semalam tak terasa sangat sakitnya. Start ke maghrib dah mula sakit. Peha, lutut, dada, bahu yang sakit sangat. Tak boleh nak baring belah kiri. Solat pun sengit-sengit bila nak sujud dan bangun. InsyaAllah lepas Zuhur baru nak pergi klinik. Ustazah doa ya. Saya pun jeritlah kat dia dalam messenger ni, pergilah klinik please, pergilah jumpa doktor. Masya Allah. Ustazah motor dia kena pakcik tu ke? Yelah, dia berlanggar Cik Rodia. Masya Allah. Lepas tu saya doakan dia pagi ni sebelum saya start tadi. Lepas tu dia kata insya-Allah Ustazah nak pergi lepas Zuhur. Saya suruh dia pergi klinik cepat-cepat sebab pagi ni ada orang nak repair rumah. Mak dapat bantuan repair rumah. Sebab tu saya kata dia orang susah sahabat-sahabat. Ya Allah Tuhan. Saya tanya dia, siapa dia sebenarnya? Ustazah nak kenal sangat. So saya Munirah, umur 32 tahun, bekerja jual sayur dekat pasar sehari, tiap hari Selasa, Rabu, Jumaat dan Sabtu.
Jika ada barang jualan saya niaga tepi jalan, jual sayur sikit, buah sikit. Pernah berkahwin tapi berpisah, sudah 4 tahun berpisah. Dulu duduk di Skudai Johor lebih kurang 7 tahun. Selepas berpisah balik Terengganu, tinggal berdua dengan mak dekat rumah. Adik-beradik semua berkerjaya, duduk merata negeri. Sebelum ni saya biasa dengar suara Ustazah di Radio Aikim. Lepas tu mengenali Ustazah di FB. Bila kawan saya bagi link La Tahzan dengan saya. Allah sungguh hati rasa tersentuh bila dengar baik kata-kata Ustazah yang santai tapi sampai ke hati. Saya tak ada kenderaan melainkan motor yang rosak tu Ustazah. Kereta ada tapi kereta abang punya. Tapi kalau urusan saya tak guna kereta. Saya biasa guna motor. Tak kira hujan atau tak. Ya Allah, sahabat-sahabat, macam mana Ustazah rasa macam sebab dia nak jumpa kita kan masa tu. Jadi saya ni kalaulah saya tak ada urusan-urusan yang lain, saya rasa macam nak patah balik aja. Subhanallah, semoga Allah beri kesempatan. Masya Allah, tabarakallah. Saya minta maaf kepada sahabat-sahabat La Tahzan yang sejak semalam saya bercerita tentang seorang hamba Allah yang mana kawan dia tag dalam cerita Ustazah tu. Dia kata sahabat saya ni memang macam ni. Sangat maknanya kawan tu bercakap pasal Munirah ni lah. Sahabat saya ni memang macam ni. Dia sangat ikram dengan orang. Dia sangat muliakan orang. Dia sangat kalau pasal ilmu tu dia sangat bersungguh-sungguh. Sahabat-sahabat, dia nak pergi majlis ilmu, nak jumpa dengan Ustazah bersungguh-sungguh. Lepas tu dia susah ni, tapi dia nak hantar dekat saya sendiri duit RM1 yang dia kumpul, nak join sekali tabung umrah ASA tu. Allahu Akbar. Aduh, subhanallah, subhanallah. Ya, amin, amin. Terima perasaan kita pada sebab kita belum bersemuka dengan Ustazah ni, rasa nak sangat. Ya Allah Tuhan, Masya Allah, semoga Allah ampunkan dosa-dosanya, semoga Allah beri kesihatan kepada dia, amin. Masya Allah. Okey, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, muslimin muslimat, sahabat-sahabat La Tahzan, Allahu Akbar. Anda nampak kan bila orang mahu dan dia tak dapat apa yang dia nak. Dia tak dapat ke majlis ilmu tu, dia tak dapat hajat dia bertemu dengan Ustazah. Tapi anda faham kan apa yang Ustazah sangat-sangat terkesan di hati. Betapa bila orang dah berniat tu, hatta minta maaf sebut kalau dia mati sekalipun pada hari itu, matinya dalam perjalanan menuju majlis ilmu. Matinya dalam niat yang, ya Allah, saya nak cakap pun tak selayaknya. Sebab konon pada dia tu dia nak bertemu dengan orang yang sangat berilmu, yang sangat soleh pada dia lah. Jadi saya yang merasa diri saya bukan macam tu, ya Allah, kenapa sampai macam tu sekali? Padahal tak layak pun nak jumpa saya atas dasar semua tu. Saya ni sahabat-sahabat, apa orang Kedah kata, kelolo. Bukan kelolo, loklak. Ustazah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ya Allah Tuhan, doakan saya cepat bertemu dengan beliau dan saya akan postkan orang ke rumah beliau, insya-Allah. Post. Ada ke sahabat-sahabat Terengganu yang duduk dekat Ajil? Kalau ada yang duduk dekat Ajil, tolong PM Ustazah. Kalau anda sahabat La Tahzan yang istiqamah lah, sebab anda dengar cerita beliau ni kan. Okey, kalau tak ada orang PM Ustazah dalam sehari dua ni, Ustazah akan usahakan juga supaya ada sahabat Ustazah yang akan pergi ke sana, insya-Allah. Baik. Pelajaran 126. Pelajaran 126. Saya minta maaf, saya bacakan mesej dia. Saya luahkan rasa hati saya kepada anda sebab beliau adalah sahabat La Tahzan yang istiqamah. Dan semalam saya bercerita tentangnya di Facebook saya, sahabat-sahabat. Dan saya kira apa yang dia lakukan ini dalam kesusah payahannya sangat menjadi semangat untuk kita menuntut ilmu. Itu je niat Ustazah bercerita. Saya minta maaf kalau ada yang pahal, Ustazah ni cerita-cerita pasal ni pula. Dan dia tahu saya bercerita. Ummu Reda Khadijah kan? Masya Allah, Masya Allah. Saya salah orang. Ummu Reda ni nama Facebook Siti Khadijah yang deal kuliah UMT dengan Ustazah. Dia berhubung dengan Jaja untuk panggil Ustazah di UMT semalam. Lepas tu, kalau betul Ummu Reda adalah Siti Khadijah, Siti Khadijah tahu tak bahawa dia aksiden ketika nak pergi dengar kuliah Ustazah di UMT semalam. Allahu Akbar. Baik, 126. Tahniah, kita masuk bab yang baru. Masya Allah. Orang lain yang bergantung kepada anda.
dan bukan anda yang bergantung kepada mereka. Sahabat-sahabat, kita baca tajuk saja ni sebagai orang dewasa, kita faham. Orang lain yang bergantung kepada anda dan bukan, dia memang orang baik, tak suka mengambil kesempatan walaupun ada kereta, tapi sebab bukan dia punya, dia tak nak guna, nak juga motor. Sebab tu motor dia punya. Siti Hawa ni kawan Munirah ke? Sebab dengar itulah saya pun teruja bila dapat jejaki Ustazah kat Langkawi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Betul Linda kecil. Saya ke selatan, saya rasa penuh ibrah ceritanya Linda kecil dan Nurmala. Ajil dekat dengan Kak Ustazah, tapi bulan Disember. Siapa pula tu tadi? Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah Tuhan. Okey. Minta maaf, minta maaf. Allahu Akbar. Macam inilah kita kan. Orang lain yang bergantung kepada anda. Maksudnya dalam hidup, sahabat-sahabat la tahzan, jom kita pastikan orang lain bergantung pada kita, bukan kita bergantung pada orang lain. Saya nampak ini bukan kebetulan. Cerita ni sahabat-sahabat, Ustazah selalu pandang bila macam contoh orang datang nak jumpa Ustazah apa semua kan. Ustazah terima kasih lah Ustazah. Macam semalam kan saya cerita seorang sahabat dia datang, Ustazah terima kasih atas ilmu Ustazah la tahzan. Saya pun macam blur je, saya sengih-sengih je sahabat. Serius, saya memang blur kalau orang cakap macam tu. Apa pula terima kasih ni. Sebab dulu saya tak macam ni Ustazah. Saya sejak dengar la tahzan ni saya berubah betul. Lepas tu dia bersusah payah juga tu datang seorang-seorang, sahabat-sahabat dirahmati Allah ya Rabb. Lepas tu apa maksud? Adalah benda-benda yang dia bercerita dekat Ustazah. Lepas tu dia kata sejak dengar la tahzan, alhamdulillah dia tenang kan, dia seronok, dia bahagia. Ustazah doakan saya istiqamah. Lepas tu muslimat dirahmati Allah, kita cakap dekat dia. Orang lain pun semua dengar. Saya cakap bukan sebab Ustazah, tapi sebab kamu mahu. Bila kita nak sahabat-sahabat, ya Allah, Allah akan datangkan bala tenteranya untuk menolong kita. So dalam hidup ni, tolong mahu untuk jadi baik, mahu untuk buat baik, mahu untuk mati dalam keadaan baik. Sebab hidup kita ni kita akan corakkan berdasarkan minda kita ni. Aku mati nanti nak jadi manusia macam mana? Aku nak mati dalam keadaan apa? Nabi SAW mengajar kita macam mana ciri-ciri ataupun kematian husnul khatimah dan bagaimana orang yang dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah. So sahabat-sahabat, kita tidak akan jadi baik kalau kita tidak berimpikan mati dalam keadaan baik. Saya minta maaf kalau ada yang tak setuju, tapi Ustazah sepanjang pengajian, pembacaan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya boleh buat khulasah dalam diri. Orang yang bercita-cita untuk mati baik, insya-Allah hidupnya baik. Tapi orang yang kita nampak super baik, baiklah Ustazah dia suka sedekah, baiklah Ustazah dia pemurah, baiklah Ustazah dia, tapi dia masih belum ada cita-cita untuk mati dalam keadaan baik. Kenapa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kenapa saya rasa, saya kata, walaupun orang kata dia jiran yang baik, Ustazah dia bla bla bla, tapi dia tak tutup aurat, dia belum solat. Ya, dia orang yang baik ketika hidup, pemurah semua kan. Jiran-jiran suka, tapi Ustazah dia tak tutup aurat lagi, tapi Ustazah dia tak jaga solat. Itulah sayangnya dia. Maknanya sahabat-sahabat, dia orang baik di mata manusia, tapi dia tak bercita-cita untuk mati dalam keadaan baik. Dia tak bercita-cita untuk mati dalam keadaan baik. Sahabat-sahabat, Masya Allah. Kalau orang bercita-cita untuk mati dalam keadaan baik, dia tahu, aku ni tak jujur ni, aku ni buat dosa ni, orang tak tahu ni, aku ni jahat ni, ada riak, ada takabur, ada ujub ni. Kalau aku mati dengan hati yang macam ni, sedangkan hari-hari aku minta mati dalam keadaan qalbun salim, hati yang sejahtera. Macam mana hati aku nak sejahtera ni kalau aku ada sakit hati kat orang? Macam mana aku nak mati dalam keadaan sejahtera ni kalau aku rasa macam tak boleh nak maafkan orang? Macam mana aku nak mati dalam keadaan sejahtera ni kalau aku suka bersangka buruk dengan takdir Allah, dengan hamba Allah aku bersangka buruk? Kita sahabat akan takut nak mati dengan keadaan diri kita sendiri, hati kita.
tempat jatuhnya pandangan Allah. Jadi jom hidup atas dunia ni, insya-Allah walaupun kita tak baik mana. Ustazah saya qiyamul lail tak bangun, Quran saya malas nak baca, saya busy, ustazah busy. Bercita-citalah untuk mati dalam keadaan baik. Cukup sahabat-sahabat. Bila kita bercita-cita untuk mati dalam keadaan baik, kita akan push diri kita untuk terus-terusan melakukan kebaikan. Jadi, orang yang terus-terusan melakukan kebaikan, kita tak rasa nak bergantung pada orang lain. Sebab Ustazah Zai dalam simple word selalu kita cakap, dalam solat kita duk favorite sangat baca suratul Ikhlas, kan? Ngaku-ngaku sungguh, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah baca Fatihah, waladhdallin, amin. Cik, dalam kepala ni aku nak baca surah Baqarah, surah An-Nisa. Tapi kita bukan hafizah, kita haf, kan? Berangan aku ni nak baca An-Nisa, berangan aku ni nak baca, nak khatam Quran dalam solat macam sahabat Nabi. Berangan je lah kita, tinggal angan-angan. Tapi surah favourite ni tetap Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Batal ke solat? Idok le. Sah ke solat? Sah le. Tapi itulah favourite kita baca surah tu. Tak salah. Tetapi apa yang kita hadam, faham betul-betul dengan suratul Ikhlas? Antaranya sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita sebut macam mana? Kita sebut kalimah Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allahus samad itu tempat memohon segala hajat, tempat kita bersandar. Ya Allah, bila kita ada problem, kita sebut kalimah Allahus samad. Aku nak minta tolong siapa lagi ni? Aku nak bersandar pada siapa lagi? Aku dah menangis kat kawan aku. Yelah, dia boleh tolonglah RM100 dia hulu kat aku. Aku dah mengadu kat mak ayah aku. Mak ayah aku cuma cakap sabar. Aku dah mengadu dah kat guru-guru aku. Aku nak bersandar pada siapa lagi? Allahus samad. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahu Akbar. Bila kita sebut Allahus samad, kita hanya bersandar kepada Allah. Kita tak, nasib baik ada bos saya ustazah, nasib baik ada orang tolong saya. Itu semua bala tenteranya Allah yang Allah hantarkan dalam kehidupan kita. Kita bercita-cita nak mati dalam baik, kita akan mulakan dengan hidup yang baik. Hidup yang baik, percayalah Allah akan datangkan bala tenteranya berbentuk manusia, malaikat, hatta angin, hujan, itu semua bala tentera Allah yang baik-baik datang kepada kita. Subhanallah, Allah maha baik sahabat-sahabat. Jadi jadikan diri kita ni orang nak bergantung pada kita. Jangan asal, aku ni dapat geng baru ni, fuyo kereta besar tu, kalau aku ber-BFF dengan dia, kompom-kompom nak pergi masjid, dia horn aku depan pintu rumah, driver dia ambil aku sandor je kat belakang jadi bos, walaupun aku bukan bos. Ada orang yang sikap ni orang lain tak tahu, tapi hati berkawan dengan orang kaya nak ambil kesempatan, berkawan dengan orang cantik nak kelihatan cantik juga bila berdiri sebelah dia, berkawan dengan orang berpangkat boleh guna kabel-kabel tertentu. Yang ni orang tak tahu niat kita sahabat, tapi Allah tahu. Maka bila kita rasa macam aku tak risau sebab aku ada kawan kaya raya, kalau aku susah aku minta tolong dia je. Allah tak suka sikap kamu yang macam tu. Sebab Allah merasakan, hey, kawan kau yang kaya tu siapa yang bagi kaya? Aku kan. Kau nak bersandar pada dia ke nak bersandar pada aku? Anda faham ke apa Ustaz cerita ni? Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya duk pedor, suara pedor. Anda faham ke pedor? Saya duk tahan suara saya ni supaya saya tidak mengganggu sangat rehatnya Ustaz di pagi-pagi hari. Jadi saya nak kejut Ustaz dah, supayanya saya dapat temankan saya sarapan kat bawah. Lepas sarapan tu nak bertemu dengan beberapa orang sahabat La Tahzan dari KB ini, sambil macam doakanlah semua Allah jaga kan, sebab dia pun nak jumpa Ustazah, tak bagi datang masjid tempat yang Ustazah nak buat program tu, sebab program tu tertutup untuk jemaah umrah saja. Okey sahabat-sahabat, jadi susunlah tu pagi-pagi dah comel-comel pakai baju nak ceramah nanti. Tapi tudung ni macam pendek sikit. Tudung ni macam pendek sikit sebab saya bila nak pakai vest bertugas tu memang saya cari tudung yang tak labuh sangat lah. Kalau tidak nanti macam tersepit baju saya dekat sini tu kan. Macam tu. Jadi macam segan lah, alamak lupa pula nak jumpa sahabat La Tahzan ni. Sebab pakai tudung yang
nanti kat masjid pakai vest, jadi tak adalah segan sangat. Macam itulah kita sahabat-sahabat. Tu pun nak cerita kan, sebab rasa macam alamak, ini hari terakhir saya musafir, sudah tak ada tudung lain dah. Nak jumpa sahabat-sahabat lah tahzan sekejap lagi. Okey, kita jangan jadikan kita ni suka bergantung pada orang lain. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, biar kalau orang nak jadikan sikit-sikit minta tolong kat kita, sikit-sikit minta tolong kat kita, sikit-sikit minta tolong kat kita, tak apalah. Kalau kita kata, Ustazah, semua orang susah cari saya, tapi kalau saya susah, saya tak cari pun dia orang. Jangan merungut. Sahabat, yang penting kita bersandar pada Allah. Soal orang, contoh, saya sebut Siti Ajah, saya suka berkawan dengan Siti Ajah. Saya suka sangat berkawan dengan Siti Ajah. Nanti Siti Ajah kata, kenapa Ustazah? Siti Ajah kan kereta besar, bolehlah saya tumpang kereta Siti Ajah. Contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya pun kata, bolehlah saya ngending-ngending kat Siti Ajah. Siti Ajah tak boleh merungut. Sebab kita kadang-kadang, boy kau, senang je budak tak lalat ni nak mengending ke aku, mentang-mentang aku ada kereta besar. Contoh, Siti Ajah kalau tak ada kereta besar, aminkan saja. Aminkan saja. Ni gurau. Tapi pagi-pagi dalam majlis ilmu, amin, Siti Ajah berkereta besar, amin. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okay, Fidali share bagi happy-happy. Itulah lah tahzan ni. Sat happy sama-sama, sat nangis sama-sama kan. Jadi, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita seronok kalau orang macam jap-jap minta tolong kat kita. Saya tak tahulah anda kan, tapi saya rasa macam, ya Allah, bahagia kalau kita boleh memberi bahagia pada orang lain. Sahabat-sahabat, doa kadang-kadang, Ustazah ni ada orang baik sangat sampai orang telan dia, sampai orang aniaya dia. Betul? Tak dinafikan. Tapi percayalah, orang yang kuat hubungannya dengan Allah, Allah akan lindung daripada manusia-manusia yang suka menzalimi orang lain, menganiaya orang lain. Setakat mana hangpa nak buat jahat dekat orang baik? Setakat mana, wahai orang-orang yang jahat, anda nak buat jahat kepada orang baik? Allah mengasihi orang-orang beriman. Quran menyebutkan orang beriman ni sebagai waliullah, kekasih-kekasih Allah. Allah mengasihi orang beriman. Allah tidak akan biarkan kekasihnya disakiti. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah takkan biarkan kekasihnya disakiti. Ya, kekasih agung Allah adalah Muhammad, tapi seluruh orang beriman yang berpaksikan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Contoh, saya kasih kepada Rahimah Abu Bakar. Nasib lain nama siapa je Ustazah nampak. Saya kasih kepada Rahimah Abu Bakar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya kasih kepada Rahimah Abu Bakar. Rahimah Abu Bakar, kononnya kita ber-BFF, berpimpin tangan, ke mana-mana tu gede-gede macam berlangkas. Contohlah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Umi Asma, Al-Fawwas Travel. Kenapa ya? Tapi kalau cari website dia memang tak jumpa lah. Anda jangan tanya website Al-Fawwas Travel. Sebab daripada 2 tahun lepas, ni masuk tahun ketiga lah kot kan, sahabat-sahabat, kami dah membina website Al-Fawwas lah kan. Semua orang bila klik Google Al-Fawwas, keluarlah dia punya laman sesawang kan. Lepas tu saya ada tim khidmat, nama Cikgu Hazali, memang pakar buat benda-benda tu. Ustazah, saya dah siapkan dah, tapi Ustazah, saya tunggu Ustazah masukkan konten. Ustazah cerita-cerita kat Facebook, Ustazah ambil-ambil gambar tu, Ustazah bagi kat saya. Saya tak sempat, sahabat-sahabat. Okay, anda jangan pandang Al-Fawwas sebagai satu nama besar dan gah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tidak. Okay, saya bercerita ni baru berapa 2019 lah. Kan, sahabat-sahabat, sebelum ni saya berbelas tahun bukan dengan nama Al-Fawwas, saya bawa beberapa nama lah. Tapi setelah saya buat sendiri, saya tak sempat untuk mengisi konten laman sesawang kan. Saya cuma cerita sambil-sambil saya free, Ustaz bawa kereta, saya share dekat Facebook saya, gitulah. Kan, jadi yang tahu. Tapi semalam ada satu viral lagi tentang LKU apa semua kan.
Yang ni saya senyum sebab itu adalah viral pada tahun 2019. Anda jangan risau, anda boleh cari dekat Motek semua, ada tak kita lesen umrah kelulusan untuk membawa jemaah umrah. Tu sebab Ustazah tak risau untuk bercerita secara di khalayak macam ni. Sebab kita memang Al-Fawaz Travel yang ada lesen umrah. Okey, kalau tak ada lesen umrah, jangan mengiklankan suka-suka. Bila-bila je Motek boleh ambil. Sedangkan sekarang ni bukan bawa jemaah umrah sahaja, tetapi nak mengiklankan. Iklan yang keluar, yang kita iklankan tu, itu pun kena ada nombor siri kelulusan Motek. Dahsyat tahu sekarang. Kan lepas PKP ni. Nak mengiklankan pun kena ada nombor kelulusan Motek untuk mengiklankan. Apatah lagi nak bawa jemaah umrah. So ada orang kata, alah Ustazah, ramai je orang tak ada lesen bawa jemaah umrah, selamat lepas je. Bagi saya, kita tak seronok. Undang-undang Allah kita ikut, undang-undang manusia kita tak ikut. Kita takkan tenang, sahabat-sahabat. Kita takkan tenang. Walaupun orang kata, oh, Kementerian Pelancongan buat macam ni, syarat-syarat macam ni menyusahkan kita. Kalau kita pergi DIY segala-segala macam tu. Saya tak nafikan. Ustaz baru ni pergi DIY seorang-seorang dengan partner dia, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi kita nak bawa orang. Kita nak bawa orang. Orang, bukan orang-orang. Kita nak bawa orang. Wa na'udzubillah min zalik, kalau jadi apa-apa, kan? Memang kita bergantung pada Allah. Tapi kalau kita dekat atas dunia ni, istilah mati katak tu. Sebab apa? Istilah mati katak. Contoh istilah mati katak tu, sahabat-sahabat, tak ada orang mati jadi katak. Tak ada. Istilah orang Melayu mati katak tu, oh dia tak ada insurans Ustazah, lepas tu mati macam tu saja. Kita tak nak lah macam tu sebab kita nak bawa orang. Faham ya? Ni pula dah terpanjang pula. Sebab tadi adik tanya Ustazah, mungkin duk tertanya-tanya apa nama. So boleh pergi Al-Fawaz Travel, boleh cek dekat Kementerian Pelancongan, akan keluar insya-Allah kami antara yang yang dapat lesen umrah. Okey, wallahu a'lam. Tapi iklannya memang tak gah-gah lah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey, apa tadi saya nak cerita tentang kita ber-BFF tadi? Lupa dah. Itu sebab kadang-kadang nak baca komen, kadang-kadang macam tak nak baca. Ustazah turun Melaka bagi tahu kenapa Kak Jamilah Osman. Kita kan dah peluk-peluk hari tu. Okey. Okey, last saya cerita pasal Al-Fawaz tadi, takut ada orang bertanya-tanya. Saya bawa nama Al-Fawaz, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ustaz Azwan, memang Alhamdulillah kami berdua-dua. Sebab tu macam sekarang ni orang tanya, Ustazah boleh turun setiap negeri nak meraihkan berapa orang? Jadi kat Kelantan, Terengganu tu lain lah kalau 100 orang. Bukan kuantitinya sahabat-sahabat, tapi kualiti. Sebab Ustazah sebut berumrah penuh ukhuwah hingga ke jannah. Anda tahu nilai ukhuwah ni, subhanallah, subhanallah. Kalau kita bersusah payah untuk orang akan kenang sampai bila-bila. Walaupun orang tak, nah Ustazah hadiah besar-besar untuk Ustazah sebab datang. Masya Allah, yang paling indah adalah selepas kita berpisah tu adalah doa-doa kebaikan. Wallahi, berukhuwahlah sahabat-sahabat. Dengan ukhuwah ni, kita buat baik sikit je tapi orang akan kenang sampai bila-bila. Bukan kenang tu dengan dia hantar hadiah besar-besar kat kita, tapi kenang dalam doa. Pernah tak kita kadang-kadang termenung sekejap, mana makcik yang duk masa aku hari tu kesusahan tu. Abang ingat tak yang kita pergi musafir sana, ada seorang makcik tu datang tolong kita. Kita lost contact lah, tukar nombor telefon, dah tak ada dah nombor dia. Ya Allah, moga Allah ampunkan dia. Semoga Allah jaga seluruh keluarga dia. Itu doa sahabat-sahabat dirahmati Allah. Masya Allah, indah. Anda berukhuwah lah. Tolong jangan ada di kalangan sahabat la tahzan yang putuskan silaturahim, yang putuskan ukhuwah. Saya bila nak cakap macam ni, saya memang sebab saya sayang sahabat-sahabat la tahzan saya. Jangan ada yang tak bertegur sapa dengan adik-beradik. Tak rapat tak apa, tapi jangan tak bertegur sapa dan jangan ada benci. Benci tu hanya sebab mak suka dia lagi, tak suka saya. Ayah melebihkan adik, bukan saya Ustazah, padahal saya ni anak kandung, bukan anak tiri. Tak payah berkecil-kecil hati. Betul, susah nak pujuk hati, tapi anda tahu tak, ya Allah, jangan putus silaturahim sahabat. Kita tak nak berada di hadapan Allah, kita nak persembahkan amal soleh kita, tapi Allah kata, amal soleh mana yang kau nak ni? Sahabat-sahabat, kita tak boleh claim pahala kita depan Allah sebab hidup kat dunia ni kita ada putus silaturahim.
Okey, ada orang tanya, Ustazah, saya unfriend kawan Facebook saya. Adakah itu namanya orang yang putuskan silaturahim? Silaturahim ni kena faham orang yang lahir daripada satu rahim yang sama. Adik-beradik silaturahim, pak long, pak penakan tu silaturahim daripada keturunan susur galur yang sama, satu rahim yang sama. Tapi sesama kita ni ukhuwah, sahabat-sahabat. Cumanya orang Melayu faham silaturahim jugalah, tak apalah, bukannya berdosa pun sebut perkataan tu. Tapi ukhuwah sesama kita, Masya Allah, kita nak cantum erat. Jangan sampai Ustazah jumpa Rin Ali, Ustazah jumpa Rin Ali dekat Senawang baru ni, sampai sekarang Ustazah teringat, kita bukan adik-beradik, kita bukan jiran. Tapi sahabat-sahabat, ukhuwah tu terasa sebab apa? Ya Allah, selamatkan dia, ampunkan dia, Ya Allah, mudahkan segala urusan dia. Walaupun jumpanya hanya sekali. Sebab tu bila Ustazah berkuliah pertama kali, Ustazah akan cakap bukan nak kuliah sangat ni, tapi untuk mencantum ukhuwah. Bila dah berpisah pula, sebelum wabillahi taufiq wal hidayah, Ustazah kata semoga Allah izinkan lagi bertemu. Tapi saya tahu itu bukan jadual tetap saya. Macam mana nak bertemu? Kita kat KL, lepas tu kadang jemput dekat Kuantan, Terengganu, macam-macam kan sahabat-sahabat. So jangan lupa, kita pesan, jom kita saling mendoakan asbab ukhuwah yang terbina ini. Saling mendoakan, saling berkasih sayang. Kasih sayang tak mesti melekat rapat. Ni Allah bagi kat kita dalam tempoh COVID ni sahabat-sahabat. Tengok jarak-jarak pun kadang-kadang hati makin tertaut. Dulu rapat-rapat tak nak berkenalan. Sekarang jarak-jarak, ya Allah Tuhan, rupanya ada si Polan tu dah duduk jarak-jarak baru kita kenal. Ada anda rasa hikmah daripada COVID ni. Subhanallah. So, niatkan untuk aku nak jumpa lagi mereka ni dalam syurga Allah. Bila kita jumpa, so bila kita cakap aku nak jumpa lagi orang ni dalam syurga, aku nak jumpa lagi orang dalam syurga, tapi dia mendidik diri kita sendiri. Aku beria-ria nak jumpa orang dalam syurga, aku ni layak ke syurga? Cuba tengok orang tu beria-ria hadir majlis ilmu. Aku ni beria-ria mengajar, dah betulkan niat ke belum? Kalau niat aku sebab dapat allowance, niat aku sebab dapat hamper, Allah takkan pandang apa, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Orang yang datang tu dia tahu Ustazah bukan nak bagi hamper kat dia, bukan nak bagi sampul kat dia. Sahabat-sahabat, jadi betulkan niat. Bukan sebab nak jumpa ustaz-ustazah tu, bukan sebab nak dengar tajuk apa, tapi sebab ilmu. Allah suka orang-orang yang mencintai ilmu. So bila kita betulkan niat, insya-Allah aku nak jumpa lagi orang dalam syurga. So bila kita nak jumpa orang tu dalam syurga, tiru je baik orang tu. Kita tahu ada orang, Ustazah si Pulan tu sebenarnya jahat tu. Aku tak nak tahu jahatnya, aku nak tahu baiknya. Sebab hanya orang baik-baik yang dihimpun dalam syurga, orang yang penuh dengan kasih sayang. So please, jangan ada yang putus silaturahim. Kalau ada yang tak bertegur siapa adik-beradik, biar salah mereka, biar bukan salah kita, tapi kita tetap memaafkan. Kita tetap jumpa untuk minta maaf. Kadang-kadang anak-anak kita marah, mama ni, maklum dah buat macam tu pun mama nak pergi lagi rumah dia. Tak apa sayang, tak apa. Kita tak hina pun dengan kita minta maaf. Sahabat-sahabat, cantum silaturahim. Sahabat-sahabat Latahzan, jangan ada yang putus silaturahim, jangan ada yang putus ukhuwah, please. Okey, kita tak masuk lagi bab ni. Okey, sahabat-sahabat, bukan dirinya bergantung kepada mereka. Okay, jangan risau, saya habiskan. Dia tidak pernah bersikap atau mengambil keputusan dengan menggantungkannya kepada orang lain. Orang memiliki tujuan tertentu yang ingin mereka capai, namun memiliki batas-batas tertentu untuk bekerjasama dengan orang lain. Sat mata gatai. Mata gatai kena ayak mata tadi. Okey. Untuk bekerjasama dengan orang lain. Inilah yang membatasi langkah mereka. So, perenggan pertama, biar orang bersandar pada kita, minta tolong pada kita. Kita ni nak menjadi manusia yang kata Nabi, jadilah manusia yang terbaik dengan cara macam mana? Memberi manfaat kepada manusia lain. Jadi, kalau kita sikit-sikit nak ambil kesempatan, sikit-sikit nak contohkan, kita dah ada benda. Kita dah ada benda, lepas tu dengar ada benda free. Okey, ada air mineral free, agihan air mineral free. Air mineral orang tak heran lah kan. Air apa kan? Ada free. Lepas tu nak, Ustazah nak, Mastura Ali nak, Cik Sum nak, Hamidah Abdul Wahid nak, Salmi Saad nak, Marsyita. Lepas tu semua kata, nak Ustazah, nak. Lepas tu dalam hati kata, aku ada 10 botol lagi air mineral. Tapi sebab free aku ambil Ramai kan yang sikap macam tu, ramai kan. No.
selagi kita ada, jangan sahabat-sahabat bergantung pada orang lain. Biarlah aku naik motor je, kan? Tak apa, aku tak nak ambil kesempatan. Biarlah aku ni. Biar kita susah, jangan kita susahkan orang lain. Kita guna je seadanya, sahabat-sahabat, itu lebih barakah. Dah habis. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi kalau orang duk bergantung pada kita, ikhlaskan hati. Ya Allah, Ustazah, dia ni suka memang ambil kesempatan kat saya. Kalau engkau ikhlas, teruskan. Kalau engkau tak ikhlas, bagi tahu. Tegur je. Sebab kita tak nak saudara kita tu berdosa. Sahabat-sahabat, orang Islam yang baik, dia tak nak saudara dia tu berdosa. Kita cakap, Hadiah binti Dikun. Tengok nama sahabat Latahzan kita ni, Hadiah. Bapak dia bagi nama kan, Hadiah. Contoh kan, Hadiah, engkau ni suka sangat nak dapat hadiah kan? Cukup-cukup lah nama engkau tu Hadiah. Contoh sahabat gurau. Lepas tu Hadiah kata, alah benda free kot, hadiah. Ambil je lah walaupun nama aku Hadiah pun. Kan? Allah tahu tak niat kita. Padahal Hadiah melihat Atikah Kolam, Suzana Amiruddin, Cik Yaya Gamin, Marshita ni lebih memerlukan. So kita ambil hadiah tu, kita hadiah dekat orang yang lebih memerlukan. Masya Allah, ini akan mencantikkan ukhuwah, ini akan menambahkan pahala kerana kita dalam ibadah. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Perhatikanlah kisah Husin bin Ali. Dia adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dibunuh, namun umat Islam sendiri tiada yang tampil melakukan pembelaan terhadap dirinya meskipun hanya dengan menggerakkan dua buah bibirnya. Bahkan sebaliknya, orang-orang yang membunuhnya bertakbir dan mengagung-agungkan nama Allah dengan bebas atas kemenangan besar ini kerana mereka telah berjaya membunuhnya. Sahabat, kita membaca kisah pembunuhan Husin bin Ali, Masya Allah, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya daripada subuh tadi, sahabat-sahabat, daripada subuh tadi saya duk cari kisah tentang pembunuhan Husin bin Ali. Okay? Yang Masya Allah, peristiwa Karbala, yang orang-orang Syiah cukup suka akan cerita ini, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Punca utama kenapa kita baca macam pelik je cerita ni. Mereka datang dengan membawa kepalamu, duhai cucu baginda Nabi, dengan berlumuran darah merah segar. Mereka berucap takbir setelah membunuhmu, dan sungguh mereka mengucap takbir dan tahlil setelah membunuhmu. Pelik dah ni. Takkan cucu Rasulullah terbunuh, mereka mengucapkan takbir dan tahlil seperti berseronok. Sahabat-sahabat, sebab tu kita takut dengan musuh-musuh Islam yang bukan datang daripada luar agama Islam, tetapi dia adalah orang Islam. Mendakwa Islam, sahabat-sahabat, tetapi dia meruntuhkan Islam dari dalam. Pendek cerita, kisah Husin bin Ali, kisah kematian Ahmad bin Hanbal, kisah kematian Syekhul Islam Ibn Taymiyah yang diceritakan dalam bab ini menggambarkan kerana fitnah, sahabat-sahabat, kerana fitnah manusia boleh berbunuh-bunuhan. Kerana fitnah datangnya dendam, hasad, sihir menyihir, bunuh-membunuh kerana fitnah. Kerana mulut badan binasa. Kadang-kadang yang paling kita takut, orang Islam bercakaran sesama. Sembahyang 5 waktu sehari semalam. Macam inilah permainan iblis. Kita takut, sahabat-sahabat. Orang Islam saling bercakaran, tidak ada ukhuwah, tidak ada kasih sayang. Kenapa? Saling dengki-mendengki. Jangan tak pelik, sahabat-sahabat. Jangan pelik, sahabat-sahabat. Orang jual roti canai yang dengki bukan orang jual buah. Orang jual roti canai yang dengki orang gerai roti canai hujung kampung tu pula. Lawyer yang dengki, lawyer juga. Engineer yang dengki, engineer juga. Sahabat-sahabat, kan? Kontraktor dapat projek, yang dengki kontraktor juga. Ustaz yang dengki ustaz juga. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, anda faham maksud ustazah? Jadi orang Islam ni jatuh kadang-kadang kerana perangai orang yang mendakwa Islam berkalimah syahadah. Kerana apa? Kerana tidak ada kasih sayang di hati. Kerana dah mula ukhuwah berjauhan. Sebab tu kita nak, ya Allah, benakan ukhuwah cinta kerana engkau, ya Allah. Kita takut, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi peristiwa pembunuhan yang ada dalam bab ini menunjukkan kerana fitnah semua ni.
Akhirnya berlaku peristiwa yang begitu besar dalam sejarah yang sangat menakutkan kita. Kita tak nak berulang. Kalau pada zaman itu berlaku, wa na'udzubillah min zalik, tak mustahil benda itu akan berlaku pada zaman ini. Hatta lagi menuju kepada hari kiamat, kita takut. Kerana apa? Kerana tidak ada kesatuan dalam ummah. Okey? Baik, pergi kepada Ahmad bin Hanbal, dimasukkan ke penjara. Siapa tak kenal Imam Ahmad bin Hanbal? Dimasukkan ke penjara, dia dipukul hingga hampir mati, namun tidak seorang pun yang bergerak membelanya, juga kerana fitnah. Padahal berapa besar sumbangan dia dalam agama Islam. Allah, sahabat-sahabat, kita takut. Hari ini termasuklah juga kita memperlekehkan para ulama'. Sahabat-sahabat, hanya kerana ulama' ni berfatwa macam ni, ada penyokongnya. Ulama' tu berfatwa macam ni, ada penyokongnya. So, akhirnya semua kita akan bangkit di mahsyar dengan keadaan sengit sebelah. Siapa kita untuk mengatakan ulama' tu tak betul, ulama' tu tak betul? Anda dah capai makam itu ke? Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kalau ada orang tanya, ustazah kan ustazah rasa ulama' tu betul ke tidak? Kalau dia betul ustazah, kenapa ulama' B kata ulama' A tu tak betul? Baik, kita faham macam ni sahabat-sahabat. Ada dua ulama' A dan B. Ulama' A dituduh oleh ulama' B, ulama' A ni tak betul. Jadi wahai ular dalam semak, ni bukan ulama' ni, wahai ular dalam semak orang yang C. A difitnah, ulama' A difitnah oleh ulama' B. Faham sahabat-sahabat? Diburuk-burukkan lah. Lepas tu kita ni C, ular dalam semak ni, kita bukan ulama'. Kan sahabat-sahabat? Kita tak berhak untuk menyokong B yang memfitnah A. Faham? Kita tak berhak. Kenapa kita tak berhak, wahai ular dalam semak? Sebab B, biar P kat dia. Dia dok kata ulama' A gitu sebab B ada hujah. B ada hujah. Contoh nanti dia berdiri di hadapan Allah. Hoi B, engkau kan ulama'. Kenapa engkau kata dekat ulama' A tu gitu? Aku ada hujah ya Allah. Si Fulan telah melakukan bla 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 bla. Hei ular dalam semak, engkau nak kata A tu tak betul? Apa hujah engkau di hadapan Allah? Engkau boleh cakap ke depan Allah, sebab aku lebih suka ulama' B daripada ulama' A. So apa je yang B cakap, aku pun percaya je lah ya Allah. Adakah itu hujah? Tak. Sebab tu kita kena berilmu. Kita boleh timbang apa yang B cakap kepada A. Apa pula responnya A kepada B. Bila kita berilmu sahabat, kita tak katalah, kita tak tulislah kat Facebook kita, dengan ini wahai rakan Facebook saya yang 1.6K sedang menonton, jom ramai-ramai kita sokong B. Kau dah tahu ke siapa B luar dan dalamnya? Kau tak tahu. Faham sahabat? Kita tak tahu apa tujuan B kata dekat A macam tu. Kita tak tahu. Di Facebook dia, di lisan dia, dia boleh bercakap macam-macam. Tapi hati dia kita tak tahu. Sahabat-sahabat, kan? Di hati dia kita tak tahu. So, siapa engkau wahai ular dalam semak nak kata, aku rasa memang B ni betul dah, A ni tak betul. Bab ini tak boleh main rasa dan kod. Faham? Jadi, habis tu Ustazah, B tu berhaklah kita bunuh sebab dia memfitnahkan A. Hey, kita tak tahu di antara mereka ni siapa yang betul. Tapi mereka bercakap dengan hujah. Sebab itu ada ulama'-ulama' yang kita nampak, sepatutnya dia boleh berhujah, dia boleh berbahas, dia boleh bermuzakarah. Tetapi kenapa dia memilih untuk mendiamkan diri? Sebab kita provoke lah dia. Ustaz, lawanlah. Saya tak boleh tengok lah orang macam ni. Tak payahlah. Kenapa sahabat-sahabat? Kita ada akal timbang. Kalau orang datang jumpa Ustazah, Ustazah rasa betul tak isu tu? Yang sekarang ni tengah viral ni Ustazah. Hanya Allah je yang tahu. Sahabat-sahabat, kita minta dalam ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang benar ya Allah, jumpakan aku dengan orang-orang yang benar, hijab aku dengan orang-orang yang tidak benar. Aku takut aku meniru ketidakbenarannya ya Allah. Faham tak? Tapi kita ni ular dalam semak ni lah yang lebih banyak cakapnya, yang lebih banyak berhujah, berfatwa pelik-pelik. Yang ular dalam semak tu. Yang ulama' pula ditohmah, macam-macam buku dia tulis, macam-macam ilmu dia sampaikan, hanya kerana satu benda tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Hanya kerana satu benda tu dengan kita-kita sekali. Ustazah, rupanya dia tu dengan bini dia. Ustazah, rupanya kahwin 4, bini ketiga dia semua kena tinggal.
Hebatnya awak tahu semua benda ni. Tolong berhenti daripada mengecam, mencaci maki ulama. Tolong berhenti daripada like page-page yang menyakitkan hati orang Islam bila mencaci maki ulama. Tolong jangan respon segala komen-komen netizen yang mengecam-ngecam ulama. Anda suka tak suka kepada ulama yang disebutkan tersebut, kita tak tahu bagaimana hubungan ulama itu dengan Tuhannya. Faham sahabat-sahabat? Kita bukan ulama. Kita ular dalam semak. Okey, sekian dimaklumkan. Okey. Baik, Allah menyebut dalam Asy-Syu'ara 213. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Janganlah engkau menyeru Tuhan yang lain di samping Allah. Kita tak ada Tuhan lain selain Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik, Ibnu Taimiyah, cerita terakhir. Bayangkan Ahmad bin Hanbal, sahabat-sahabat sepatutnya dimuliakan. Tetapi tak kisah pun dia kalau dia tidak dimuliakan. Yang penting dia melakukan kebaikan untuk meraih redanya Allah. Ini nak cerita, okay? Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam yang besar, pun terjebak dengan perkara-perkara fitnah. Memanglah orang baik-baik ni selalu terjebak dengan fitnah. Selalu terlibat dengan perkara-perkara yang difitnahkan. Sahabat, dia nak, kalau orang dah tak suka, dia nak pertahankan diri dia macam mana pun, orang tetap kecam. Orang tetap tak suka. Subhanallah. Ibnu Taimiyah wafat sebagai seorang tawanan dan jenazahnya Syekhul Islam. Jenazahnya dihantar ke Mesir dengan menunggang keldai sahaja. Keldai itu kalau kita, kenderaan yang paling, kalau kereta yang paling murah. Kalau unta, sahabat-sahabat, kereta yang paling mahal zaman kita. So, Syekhul Islam, jenazahnya dibawa dengan kereta yang paling murah sahaja. Bayangkan, tidak ada lautan manusia yang mengusung jenazahnya. Sebab mereka semua diugut supaya tidak menghantarkan jenazah beliau ketika kewafatannya. Ini ujian, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Kata Al-Furqan ayat 3, kata-katanya Allah. Amboi, hampa duk syok pula ulang perkataan ular dalam semak ni. Minta maaf lah kalau marah dengan perkataan tu. Tapi Ustazah nak bagi anda faham. Duk bercakap mengalahkan ulama'. Ustazah rasa apa keputusan negara buat macam ni. Ini semua ulama' su' lah zaman sekarang ni. Ya Allah. Suka sangat ulama' su', ulama' busuk. Hang tahu ke apa yang mereka muzakarahkan? Dalam hangpa kata itu ulama' su' semua, mereka tak tidur malam buka kitab A, kitab B, kitab C untuk bermuzakarah. Kita buka kitab apa? Amboi, macam-macam. Buka kitab apa? Cakap. Sahabat-sahabat, geram dah digeram. Okey? Surah Al-Furqan ayat 3. Betul, sebab Ustazah masa ada program dengan asatizah masa tu Dr. Zul jadi Menteri Agama kan. Dengan kita sukalah lemah lembut dia tu, naik atas pentas, sopan. Masya Allah, saya tak jumpa lagi rasanya menteri macam tu yang bila dia masuk tu disuruh semua orang duduk, dia tak bagi orang berdiri. Masya Allah, dia pergi tiap-tiap meja, dia suruh orang makan. Kami ni rasa kerdil walaupun tubuhnya besar. Lepas tu dia naik atas pentas. Dia kata ketika nak mengeluarkan, berbicara, bermuzakarah tentang ni, pukul 2 pagi, Mufti Mesir telefon, pukul 3 pagi daripada ni telefon. Mereka berbincang ulama' dunia. Lepas tu kita rujuk ada 8 buah kitab, disebut satu persatu. Saya tersandar, ya Allah Tuhan, 2 pagi masih bertelefon ulama' luar negara. Ya Allah, 3 pagi masih buka kitab, 8 buah kitab muktabar yang disebut, dibaca. Kita ni ya Allah, aku ni nak keluar fatwa macam mana ya Allah. Satu kitab pun aku tak habis baca lagi ya Allah. Dia pun nak keluarkan keputusan sampai macam tu. Kita sedap-sedap je kata ulama' su' ahli neraka. Allah, kesianlah umat akhir zaman ni sahabat-sahabat. Tu yang nak jadi marah sekejap ni. Allahu Akbar. Subhanallah. Surah Al-Furqan ayat 3. Wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a. Masya Allah. ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا اللهم صل على سيدنا محمد. Dan mereka Tuhan-Tuhan selain Allah tidak kuasa untuk menolak sesuatu kemudaratan daripada dirinya
dan tidak pula untuk mengambil sesuatu kemanfaatan, dan juga tidak kuasa mematikan, menghidupkan dan tidak pula membangkitkan. Itu sebab dia jadi dia jadi satu zikir kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita nak sebutkan macam mana lagi? Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Okey? Betul, Asiatul, apa tu nama dia? Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Setiap ulama ada caranya tersendiri bagaimana untuk sampai kepada orang-orang yang dia dakwahkan. Ada caranya sendiri. Siapa kita, sahabat-sahabat? Kalau kita tak suka cara tu, kita diam sudah. Kita pilihlah yang suka. Kalau orang jumpa Ustazah kan, Ustazah saya minta maaf Ustazah, tadi saya tak dengar kuliah Ustazah, saya ada dekat bilik sebelah. Bilik sebelah tu apa? Ustazah tanya. Saya dengar kuliah Ustazah Fiza Musa, saya dengar kuliah Ustazah Asmat Harun. Tak apa lah. Buat apa nak minta-minta maaf pula? Tu yang nak tanyakan kadang kurang. Kenapa cik tak datang semalam? Itulah nak minta maaf kau Ustazah tak datang. Itulah nak tanya gimana? Kan gurau-gurau dengan acik-acik kat Masjid Surau. Itulah Ustazah semalam ada syekh ni datang dekat taman rumah saya buat usrah tu. Baguslah, Alhamdulillah. Cuba cerita kat Ustazah apa syekh tu. Tak faham Ustazah, dia cakap Arab. Tapi tak apa, sekali-sekala cik nak duduk dalam majlis ilmu tu. Tak payahlah minta maaf, ingatkan buat salah apa. Yelah, kotlah Ustazah cari saya. Kan sahabat-sahabat, kakak-kakak, acik-acik kat masjid yang dah biasa tu. Saya kata, ya, saya marah. Saya sangat marah acik tak datang semalam. Kalau acik pergi masuk pertandingan mencari kilauan emas. Kan? Bergigi emas pula. Kan? Memakai emas sampai ke lengan. Saya marah. Maksud dia tak buat benda baik, dia gantikan benda baik yang dia biasa buat tu dengan benda tak baik. Hidup kita buka je mata, hari-hari fikir nak buat baik. Kita ada 5 benda baik. Buat je mana satu. Tak payah fikir kalau aku tak pergi kuliah Ustazah Zain, Ustazah Zain kecil hati ke. Saya tak pernah kisah sahabat-sahabat. Orang depan saya 7 orang ke, 70 orang ke, saya tetap cakap 1 jam juga. Tak adanya. Hari ni 7 orang je, saya cakap 7 minit je lah. Tak ada. Anda tanyalah dekat jemaah masjid. 1 jam bahkan lajak-lajak. Bahkan Ustaz Azwan kata, habis dah masa. Kan sahabat-sahabat? Apa nak terkesan dengan kehadiran orang berapa ramai? Kalau mu cakap kat Ustazah, Ustazah saya tak datang kuliah semalam sebab saya memang setiap hari Rabu saya memang buat maksiat. Memang saya lepuk sungguh lah sahabat-sahabat. Kan? Kita ada 5 benda baik nak buat sehari. Seorang isteri nak pergi majlis ilmu ke, suami ajak teman dia ni. Of course lah ketika itu temankan suami dulu, selagi mana apa yang suami ajak tu bukan perkara maksiat. Sahabat-sahabat, keutamaan kita di situ. Tolonglah jangan rasa Ustazah yang pergi majlis ilmu tu juga baik kan. Bincangan suami, bang, saya nak dengar kuliah Ustazah tu pertama kali dia datang kat sini. Lepas tu kalau suami macam okey lah, tak apa abang pergi hari lain je lah. Bincang dulu. Tapi kalau suami tak boleh bawa bincang, pergi je lah temankan suami. Ya Allah, aku dah niat dah nak pergi kuliah tu, tapi suami lebih selesa dah pergi tempat tu dengan aku. Jangan teman suami tapi moncong, pandang cermin. Suami kata ikhlas ke tidak temankan abang ni. Mata dah macam gitu-gitu dah, macam dah juling-juling dah. So suami kata tak apalah, tak suka teman abang, lain kali abang cari teman lain ambil kau. Kan sahabat-sahabat, ambil. Lain kali sahabat-sahabat pandai 5 benda baik, pilih je mana-mana. Lebih hebat kalau kita dapat 5 in 1. Faham ya? Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, surah Al-Anfal 64. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah Allah sebagai pelindung dan penolong bagimu dan bagi orang-orang beriman. Wahai Nabi, cukuplah Allah sebagai pelindung dan penolong bagimu dan bagi orang-orang beriman. Ini sebab sahabat bila kita dah hafal Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Duk pedo suara. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau kita dah hafal zikir tu, saya selalu ingatkan jemaah, ingat, cukuplah Allah di hatiku,
tiada yang lain selainnya. Cukuplah Allah di hatiku, tiada yang lain selainnya. Kalau kita dapat getaran rasa ini, sahabat-sahabat dirahmati Allah, inilah saat-saat yang paling indah. Wahai Nabi, cukuplah Allah sebagai pelindung dan penolong bagimu dan bagi orang-orang mukmin. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Siapa tu? 1.7K ke? Oh okey, muslimat sahaja. Bukan, sahabat-sahabat, sebenarnya Latahzan ni juga dihadiri oleh muslimin. Mereka beberapa orang messenger ustazah, tapi mereka silent reader. Silent reader ke sebut macam tu? Diorang tak komen. Sebab diorang kata kalau komen nanti nampak nama dia orang naik sebagai orang lelaki, hotline semua orang perempuan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, kita pergi kepada Al-Furqan 58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang sentiasa hidup dan tidak pernah mati. Kita seru nama Allah Al-Hayy. Kan? Siapa Al-Hayy? Allah yang maha hidup, tidak akan mati-mati. Ya, Kak Nazar, silent followers. Silent reader pula dah. Allahumma salli ala Muhammad. Kak Mahano, Muhammad, how are you? Cakap Jerman kita pagi-pagi, Masya Allah. Okey, kemudian Al-Jathiyah ayat 19. Innahum lan yughnu anka minallahi syai'a. Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak lari daripada siksaan Allah. Kita nak lari daripada mana? Tengok Kefli Zul ni antara lelaki kiriman Tuhan kepada grup Latahzan, yang dia tak segan pun nak komen-komen, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kan? Tak komen-komen. Tapi ada orang lain, Masya Allah, antara semalam seorang lelaki yang accident, koma, matanya buta, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Messenger saya banyak typo. Kita kalau Ustazah Zai hantar WhatsApp dekat Kak Anum, typo tu sebab jari gumuk. Tapi sahabat kita semalam tu, sahabat minta maaf Ustazah, saya mata tak nampak sebelah sebabnya saya koma. Tapi dia dizalimi oleh isterinya. Dizalimi oleh isterinya. Kesianlah sahabat, dia duduk dengar Latahzan. Macam mana saya nak sihat isteri saya Ustazah sejak saya accident, koma. Saya tangan dia lemah, mata dia buta dah sebelah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Isteri dia duk caci maki, dia panggil dia OKU. Satu hari tu dia cuci pinggan tak bersih. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, cuci pinggan tak bersih. Lepas tu isteri dia boleh conteng muka dia tulis OKU. Tu dia, saya tak jumpa dia, tapi dia cerita macam tu, tak tahu di mana kebenarannya. Seandainya perkara ini benar, sahabat-sahabat, jangan ada yang sampai dibegitukan. Okay? Dan jangan risau, Ustazah kalau dapat messenger daripada orang lelaki, Ustazah akan baca dengan Ustaz dan Ustazah tidak akan taksub lah. Ya ke bang, kesian ni lelaki ni bang, tak dia reka cerita ke kan? Mana kita tahu. Kan sahabat-sahabat. Okey, terakhir, termasuk bait syair berikut. Kuatkan genggaman tanganmu terhadap agama Allah, kerana hanya Dia tempatmu bersandar. Ketika semua orang mengkhianatimu, wahai orang-orang yang rasa dikhianati, tolong sandarkan dirimu kepada Allah. Genggam tanganmu terhadap agama Allah. Tak ada agama yang paling benar selain daripada agama Islam. Islam tertegak dengan rukun iman. Siapa yang kita nak beriman dengannya? Rukun Islam dah buat belaka ke belum? Jangan main-main. Belajar dari dalam buayan sampai ke liang lahat. Dan jangan kurang ajar dengan sesiapa pun. Allah Subhanahu Wa Taala sayang kat kita. Allah lindung kita. Allah sayang kita. Allah tak pernah zalim pada kita. Tapi biasanya kita yang zalim pada diri kita sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, Engkau tak pernah zalim pada kami ya Allah. Kamilah yang zalim pada diri kami sendiri. Dah tahu jalan tu jalan ke neraka, kami syok juga follow ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Kalau Engkau tak ampunkan kami, maka termasuklah kami di kalangan orang-orang yang rugi itu. Kita tak nak rugi sahabat-sahabat, kita tak nak rugi. Kita nak untung di dunia, untung di akhirat.
Ustazah Zai sayang semua kerana Allah. Malam ni mungkin lewat-lewat malam saya akan sampai ke KL. Doakan perjalanan saya balik ke KL sihat, sebab selepas daripada saya check out hotel ni, saya akan menguruskan jemaah tajaan umrah. Saya ada berita gembira untuk mereka hari ini, yakni saya nak bagi tahu mereka PCR mereka ditanggung oleh sahabat-sahabat La Tahzan. Kita ada berapa lagi sikit je lagi. Saya percaya hari ni full lah tu insya-Allah untuk memenuhkan. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak cakap, jadi disebabkan saya tak boleh jangka sampai rumah pukul berapa, takut ustaz mengantuk, saya suruh ustaz singgah tidur dulu sekejap kan sahabat-sahabat. Jadi saya tak boleh jangka pukul berapa. So besok La Tahzan bukan 7 pagi. Saya akan baca bab 127, bersikaplah bijaksana terhadap harta, orang yang berhemat tidak akan sengsara. Bab 127 saya akan baca di Masjid An-Nur Subang. Masjid An-Nur Subang. Besok jam 10 pagi Ustazah ada kelas di situ. Jadi mereka tanya, Ustazah nak bagi tajuk apa? Ustazah kata saya nak baca La Tahzan, sebab saya mungkin tak sempat untuk awal pagi tu, dengan balik musafir sebahagiannya, takut sampai tanta, takut subuh ke sampai kan sahabat-sahabat. So saya akan berla tahzan jam 10 pagi live daripada Masjid An-Nur Subang. Anda okey ke KO? Kalau tak boleh live tak mengapa, tapi kita simpan, kita share, insya-Allah manfaat untuk orang lain. La Tahzan bukan Ustazah Zai yang mengajar, tapi Dr. Aida Al-Qarni. So Ustazah Zai turut belajar dengan anda sama-sama kita beramal. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.